Okay. Spring menarik angka kembali. Menyentuh solenot. Menyentuh. Menyentuh teras besi lembut. Spring menarik angka kembali. Menyentuh. Menyentuh mana? Yang ni masa magnet dia dah hilang kan. Jadi bukan dia tarik ke arah ni, dia tarik arah mana. Skru pelaras kan. Dia akan sentuh balik skru pelaras ni. Jadi bila dia sentuh skru pelaras tu, litar tu akan tertutup balik. Lepas tu dia akan start balik. Start over. Selagi mana butang ni tak dilepaskan. Menyentuh skru pelaras. Jadi kalau internet cikgu slow, cikgu tak boleh tulis pun kat sini. Cikgu type lah. Pelaras. Okay, last kali ni. Proses ini berterusan menghasilkan bunyi. Loceng. Bunyi berdering. Bunyi kering. Bunyi loceng, bunyi kering lah. Kering tu maksudnya bunyi tu berulang-ulang kali. Bunyi kering lah. Bunyi kering. Mendering. Mendering, ya. Bunyi dering. Bunyi dering. Kalau loceng jenis timer tu sana selalu. Bunyi timer samalah. Timer tu akan ganti jari tu lah. Dia akan onkan litar tu pada time-time yang tertentu. Faham? Yang switch tu dia boleh jadi bentuk apa-apa pun. Bunyi deringan. Ya, deringan lah. Tak apalah, yang ni bebas je kamu nak tulis macam mana. Dia faham lah. Fizik ni dia tak kira sangat bahasa kamu. Dia ambil kira isi kamu. Alright. Okay. Jadi kamu dah faham dah. Lepas ni kita buat test, boleh lah cikgu bagi soalan yang susah-susah sikit. Okay. Yang ni kamu punya kuping telinga telefon ataupun headphone kamu pun sama juga. Okay. Dia ada, jadi dia ada magnet. Lepas tu dia ada elektromagnet sekali. Lepas tu yang ni diafragma. Kamu tengoklah diafragma ni buat daripada besi. Jadi kamu boleh agak lah. Apa jadi? Kenapa kita kena ada magnet kat belakang ni? Magnet belakang ni magnet kekal. Ada elektromagnet. Nak bagi jeduk kat situ. Sebab apa? Sebab dia nak tarik kamu punya diafragma besi lembut ni kan, supaya cikgu rasa kalau diafragma tu tegang sikit, dia senang, dia lebih sensitif. Jadi dia bom magnet ni supaya kamu punya diafragma ni sentiasa tertarik ke arah ke dalam ni lah. Faham tak? Jadi apa berlaku bila kamu bercakap, kamu punya tenaga tu dalam bentuk tenaga bunyi kan. Jadi tenaga bunyi tu kita akan convertkan dia kepada arus kan. Jadi bila kamu bercakap, frekuensi kamu yang berubah-ubah tu dia akan hasilkan arus yang berubah-ubah. Kan? Jadi bila arus tu besar kecil, dia akan menyebabkan kamu punya elektromagnet ni, dia punya medan magnet dia pun berubah-ubah lah. Berubah-ubah lah. Dia besar kecil. Jadi bila dia kecil besar, dia akan tarik diafragma ni, dia akan bergetar pada frekuensi yang berbeza-beza kan. Jadi magic kan, bila kamu diafragma tu bergetar, dia akan menggetarkan udara di hadapan dia. Lepas tu udara tu akan menghasilkan tenaga bunyi. Sampai tengok. Kamu akan dengar suara kamu seperti mana orang tu ada kat sebelah kamu. Jadi kalau kata headphone tu tak bagus, sebab tu kamu dengar bunyi dia tak sedap. Dia tak cukup sensitif untuk tangkap frekuensi yang berbeza-beza tu. Jadi kalau headphone kamu cukup bagus, dia sensitif, dia boleh repeatkan frekuensi bunyi tu dengan betul, kamu dapat bunyi yang lebih sedap. Kalau telefon zaman dulu bunyi dia sengau, tak sedap sebab agaknya dia tak cukup sensitif. Alright, jadi last kita nak isi tempat kosong yang ni. Okay. Jadi dikata kat sini, kat atas ni, kesan magnet yang terhasil sentiasa menarik diafragma besi lembut yang dipasang di hadapan teras besi lembut itu. Okay, jadi kamu lengkapkan apabila seorang bercakap melalui telefon. Tenaga bunyi. Tenaga bunyi akan ditukarkan kepada tenaga elektrik tu, arus elektrik yang berubah-ubah. Jadi ni tenaga bunyi. Lepas tu arus berubah-ubah itu
Mengalir. Alih. Pandai dah. Mengalir. Dia mengalir. Arus tu mengalir. Arus tu kita anggap dia macam air. Jadi dia mengalir. Mengalir di dalam solenoid dan menghasilkan Tarikan. Frekuensi. menghasilkan bukan frekuensi. Ini. Tenaga. Elektromagnetik. Menghasilkan Tenaga tarikan. tenaga tarikan. Tak. Tadi dah sebut dah Medan. juga. Kamu punya medan magnet. Ataupun kemagnetan lah. Kamu sebut kemagnetan pun boleh. Medan magnet yang berubah-ubah kekuatan dia. Okey. Lepas tu diafragma akan Getar. pandai bergetar. Bergetar. Dia bergetar akibat tarikan yang berubah oleh medan magnet dan dengan frekuensi bunyi tertentu, getaran diafragma menyebabkan zarah-zarah udara di hadapannya apa dan apa. Bergetar. Dan Tak. Kalau gelombang bunyi macam mana? Gelombang tu, zarah-zarah tu bergerak macam mana? Merambat. Kan? Yang ni khas untuk gelombang bunyi. apa istilah tu? Apa? Dia menghasilkan Belah. kawasan apa dan apa? Itu ada yang kalau kita bincang gelombang bujur ni. Hypertension lah. Bukan hypertension. Tu apa? Itu tekanan darah kamu. Apa dia? Dia Bro. menghasilkan apa kalau gelombang bujur ni? Sekarang. Superposition kan? Jadi zarah-zarah tu akan apa dan apa? Siapa pandai? Bukan superposition lah. Bukan. Yang ni tak ada kaitan dengan superposition. Zarah-zarah udara tu akan apa dan apa? Kejap cikgu untuk fikir. Fikir. Tolak menolak tak? Bukan. Yelah dia bergerak tapi macam apa word nak describe pergerakan dia? Dia menghasilkan apa dan apa? Berayun. Menari tak? Lagi. Bukan. Bergetar. Tak. Getaran. Tak. Kena buat stickman ni. Cikgu bagi clue je. Clue. Kalau kamu main spring sling, kita dia ada dua jenis kan. Satu tu puncak dengan lembangan kan. Satu lagi apa? Lupa. Satu tu dia hasilkan puncak dengan lembangan. Yang tu gelombang bintang kamu. Ini gelombang bujur kamu. Dia menghasilkan apa? Dah tahu dah? Lupa you. Dia menghasilkan kawasan. Kawasan. Mampat. Betul. Jadi zarah-zarah tu akan memampat dan Memampat dan berubah. ya. Memampat dan Memampat dan meregang. Menghasilkan bunyi. Ya. Sebab gerakan dia begitu, kita kena pakai word yang betul lah. Dia memampat dan meregang. Bagus pinggan. Ingat lah. Jadi gelombang bunyi. Gelombang bunyi, memampat dengan regang dia akan hasilkan bunyi. Okey, jadi yang tu kamu punya aplikasi elektromagnet. Ada lagi, satu lagi tu yang besar sekali. Kalau kamu selalu jumpa dekat tempat sampah tu, apa dia? Kalau ada tempat sampah tu. Yang tarik besi tu. Yes. Yang tu pun pakai elektromagnet. Elektromagnet dia kuat sangat. Kita guna dia untuk separatekan besi daripada plastik-plastik yang lain tu kan. Sebab besi tu kita boleh recycle. Jadi yang tu pun sama. Dia pakai elektromagnet yang kuat. Tapi yang tu elektromagnet biasa je lah. Okey, hari kita dah habis dah kita punya pelajaran hari ni. Jadi kita masuk kat soalan-soalan. Okey. Ni soalan struktur dulu. Jadi kamu nak jawab sama-sama ke nak cikgu nak tuju seorang-seorang soalan ni? Sama-sama. Sama-sama you. Okey. Dia Rajah menunjukkan satu elektromagnet ringkas. Jadi kalau kat rumah kamu ada barang, kamu boleh try buat lah. Ada paku besi, kita lilitkan dia dengan dawai kuprum. Kenapa pakai kuprum? Sebab dia paling efisien. Betul. Konduktor yang bagus. Dia rintangan dia kecil. Oleh itu arus dia besar. Ini faktor arus tu lah.
Jadi kalau dia kata faktor arus tu, semua faktor yang menyebabkan rintangan kecil tu pun kita ambil kira untuk bagi arus tu besar. Faham tak? Yang hari tu kamu belajar masa tajuk elektrik tu. Jadi maknanya dawai tu macam mana keadaan dia, bahan apa. Jadi kita pakai copper dan lain-lain ciri yang boleh menyebabkan rintangan kamu tu menjadi kecil supaya arus boleh jadi besar. Okay, apakah maksud elektromagnet? Magnet sementara. Jadi kalau kamu Magnet tulis, sementara yang dihasilkan habis kan? apabila arus elektrik mengalir dalam satu konduktor. Pandai. Okay. Jadi kalau exam kamu tulis magnet sementara pun Sementara. dia dah kira jawapan tu dah cukup untuk bagi kamu 1 markah. Ya, tapi sebaik-baiknya kamu tulis yang belakang-belakang tu lah. Kotlah kamu dapat pemeriksa yang lebih strict. Jadi magnet sementara pun cukup. Jadi dia penting tu beza yang utama antara magnet kekal dengan elektromagnet lah, dia magnet sementara. Kita nak dia magnet baru dia magnet. Bila kita tak nak dia magnet, dia boleh jadi nyah magnet. Alright. Apabila wayar kuprum dalam darjah 7.1 menyentuh terminal positif bateri, nyatakan apa yang berlaku pada klip kertas. Ini senang je. Melekat. Melekat, tertarik. Klip kertas tulis dengan lengkap, klip kertas akan Klip kertas Ditarik. tarik. akan Ditarik ditarik ke arah paku besi. Kepada paku besi. Okey, yang ni kamu kena pakai kamu punya petua tangan. Petua tangan apa? Kanan. Kanan. Okey, nyatakan kutub magnet di X. Okay, you kena zoom kamu tengok bateri ni. Kat sini dia positif, Kat bawah kan? kat sini dia negatif. Bawah. Keluar Itu taruh wire. bawah kan? Okey, besar sikit. Okey, Betul, jadi kamu bawah. pakai kamu punya genggaman tangan kanan. Jadi yang ni dia putar kan? Okey, jadi yang betul tak tangan kamu arus arah ni? Bawah. Ya. Okey, jadi bila kamu genggam dia, betul? Jadi X tu utara ke selatan? X. Selatan. Selatan. Siapa tak dapat? Siapa tak dapat? Betul lah. X tu selatan. Jadi kalau kamu tengok ibu jari kamu tu tunjuk utara kan? Jadi kamu kalau kata dia selatan, maknanya dia belakang. Dia bertentangan lah dengan ibu jari kamu. Betul. X tu adalah selatan. Siapa tak dapat? Ngaku cepat. Siapa tak pandai guna dia punya genggaman tangan kanan? Jadi selatan. Semua pandai lah. Alright. Jadi terminal bateri diubah. Apa yang berlaku pada keketuban magnet di X? Berubah. Dia akan berubah daripada Selatan Balik, ke utara. Dan utara ke selatan. berubah kepada kutub utara. Berubah kepada ODS kepada utara. jadi bila kita ubah, dia punya arus akan berubah kan. Jadi tangan kamu pun terbalik kan. Ya. Jadi bila kita ubah sel tu, kita akan ubah dia punya kutub tu. Alright, jadi semua dah pro dah kat sini. Ditanya kamu, Raja menunjukkan sebuah loceng elektrik apabila switch dihidupkan, loceng berdering dan menghasilkan bunyi yang lemah. Berdering. Tu word dia. Okey, yang ni loceng tadi kan. Okey, jadi ditanya kamu berdasarkan Raja 1.2. Yang ni memang nama dia loceng kita panggil gong kan. Betul. Dia kata pengubahsuaian adalah berdasarkan aspek berikut. Jadi kita nak ubah suai dia sebab tadi bunyi dia lemah kan. Macam mana kita nak bagi bunyi dia kuat? Okey, diameter dawai solenoid. Kita nak macam Tebal. mana? Tebal. Sebab apa? Sebab Diameter mengelakkan kebocoran. bukan. Diameter tebal sebab apa? Diameter lebih besar. Kalau kata diameter, kita kata lebih besar lah. Harus lebih banyak. Kurang rintangan. Electromagnetic front tinggi. Tak, yang Amir cakap tu betul. Rintangan, Harus. rintangan Rintangan kecil kan? Rintangan kecil, arus lebih besar. Arus lebih besar. Jadi apa lagi faktor yang pengaruhi kamu punya rintangan ni? Dawai tu tebal. Dah ni. Panjang. Dia dawai tebal lah tu. Panjang. Panjang dawai. pendek. Panjang. Semakin panjang dawai semakin
Okey. Semakin panjang nama, semakin tinggi rintangan. Semakin tinggi rintangan. Okey, jadi selain tu Jenis dawai. jenis dawai. Jenis. Kita nak apa? Kuprum. Kupram. Yang paling teruk sekali rintangan paling tinggi siapa? Wah, tu nama dia. Ha. Ui. Ingat lagi? Dok. Tungsten. 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 Tungsten atau nikrom. Nikrom Nikrom. Oh. Nikrom. Okay, dia ingat tapi mic dia rosak. Okay. Next question. Jenis teras. Kita nak jawab apa? Jenis teras. Lembut. Teras lembut. Jadi dia panggil Lembut. teras biasa. Kita nak teras besi lembut. Apa sebab teras besi lembut digunakan? Dia Dia senang nak dimagnetkan. Pandai. Mudah. Sedang magnet senang. dia Magnet. Jadi kita tulis yang tu. Yang tu point dia kalau Dia- kita pakai teras besi lembut lah. Senang di magnet dan di nyah magnet. Senang di magnet dan Umar di Bising adik dia ni. Bukan, Umar lah. sama-sama. adik nombor berapa? Nak menakar je. Okay. Dinyah magnet. Okay. Senang di magnet dan dinyah magnet. Okay, seterusnya saiz gong. Saiz gong besar. Besar. Kecil. Besar Kecil. tak ke? Kita punya saiz gong. Sebab kuat. Sebab apa bila saiz besar dia lagi kuat? Getaran dia tak lebih gelombang besar. besar ni. Betul, amplitude getaran dia lebih besar ataupun kamu punya udara tu Gelombang. lagi banyak bergetar. Kan? Betul. Jadi amplitude getaran lebih besar. Amplitude tu berkaitan dengan tenaga gelombang bunyi tu kan. Jadi amplitude getaran lebih besar atau kamu punya getaran Getaran udara. getaran zarah-zarah udara. Zarah-zarah udara lebih banyak. Lagi besar lagi bagus. Lagi kecil lagi perlahan bunyi dia. Lebih banyak. Sama dengan gitar kamu nampak tak gitar kamu? Dia ada apa? Yang boleh menyebabkan dia ada lubang. Lubang cavity tu akan menyebabkan kamu punya getaran zarah-zarah udara tu lebih banyak. Baru bunyi dia kuat. Gendang pun sama, dia ada cavity. Dia alat-alat benda ni mesti ada ruang. Alright. Jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan gegelung wire dibalut pada sekeliling tiub plastik. Dia okey, dia letak tiub plastik kat luar ni. Boleh je cikgu rasa, boleh jadi elektromagnet lagi. Okay. Jadi apabila switch ditutup, jarum kompas menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan di setiap posisi. Anda boleh mengabaikan medan magnet bumi untuk soalan ini. Okey, jadi dia tanya kamu untuk labelkan kompas A, B, C tu arah dia. Kamu kena beritahu cikgu dia ke kanan ke kiri. Okey, jadi Kanan. siapa yang ke kanan? Kita check kita punya kompas A dulu. Macam mana? Okey. Macam mana arah arus tu yang panjang ni positif ke negatif? Positif. Positif, yang ni negatif kan. Okey, yang ni positif ni negatif. Ni kamu nampak tak coil ni? Jadi dia mesti masuk kepada yang negatif kan, jadi dia turun. Jadi kalau satu turun, orang lain pun join. Orang lain pun ikut sama. Semua turun. Jadi kamu check. Kamu check satu saja. Yang paling senang kamu nak check. Ataupun check dari sini boleh. Satu pusing, yang lain semua pusing. Okey, jadi kalau kamu pakai genggaman tangan kanan kamu, A tu akan pandang mana? Dia akan ikut kamu punya A tu dia akan, kamu ingat tak hari tu kalau kamu punya medan magnet dia keluar daripada mana, masuk ke mana? Keluar positif. Bukan, dia tak ada positif, dia ada utara selatan. Dia akan keluar daripada kutub. Sekali lagi. Dia akan, medan kamu akan keluar daripada kutub. Utara masuk kepada kutub. Masuk selatan. Selatan. Jadi utara kamu kat belah mana? Kat kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Okay, yang ni utara kan belah sini. Okay, jadi kamu punya yang ni selatan. Jadi kompas A ni dipandang mana? Dipandang kiri ke dipandang kanan? Pandang kanan. Okay, betul. Dia Kanan. pandang kanan. Betul tak?
Ya. Betul. 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 Very Okay. good. C pandang mana C? Di kanan. Di Hey, pandang kiri. C Kiri pandang kanan. mana? Kanan Kanan je. juga. Kanan juga Kanan sebab juga. sini Oh, kanan jugalah sini kan utara. dia keluar. Dia keluar. keluar. Dia masuk ke selatan. Dia pusing sini. Oh, okay. Jadi yang ni pandang kanan, yang ni pun pandang kanan. Okay, B ni. Di bawah. Bawah. Di bawah. Macam mana kamu punya solenoid ni dia punya apa medan kat belah sini? Dia Kalau tahan. kanan ke? Dia akan pandang kanan atau kiri, dia tak ada pandang bawah. Oh, Kanan-kanan. kanan lah. Kanan Kanan lah. juga. Kanan ke? Tak, yang ni dia special sebab kamu nampak ni utara. Nampak tak dia akan pusing sini kan? Oh, okey. Bukan. Okay, jadi dia ni akan Oh. pandang Kiri. dia ni akan pandang kiri. Ini left. Faham tak? Ya. Mau belajar. Faham. Lupa. Kan? Yang ni dia pusing kan, yang ni dia keluar kan, ingat magnet kamu hari tu. Dia keluar lurus kat sini macam ni. Jadi kalau ini utara dia kan. Tapi kat sini macam rama-rama. Boleh? Dia pusing. Yes. Betul. Okay? Jadi yang ni pandang arah sama A dengan C ni sebab dia masuk kepada selatan, dia keluar ke utara. Jadi medan dia macam ni lurus. Lepas tu yang ni sebab dia pusing kat sini jadi dia akan pandang arah kiri. Alright? Okay. Jadi yang ni ada soalan, ada sikit lagi ada soalan objektif. Kecil sikit. Okay. Okay, boleh baca. Raja menunjukkan satu eksperimen bagi menunjukkan perkaitan antara elektrik dengan kemagnetan. Pernyataan manakah yang tidak benar? Kita cikgu, mana satu yang tak benar? Mana satu tak benar? A tu benar tak? Benar tak A? Ya, betul. Medan magnet bertambah bila bilangan lilitan bertambah. Betul kan? Benar. Benar. See you. B. B betul? Ya, betul. Betul. Okay. C? Salah. Salah. Jadi dia kata kalau ada plastik terkait tiada sebarang medan magnet. Yang ni salah, betul? Betul. Dia ada juga medan magnet cuma dia lemah ke tak lemah kan. Sebab asalkan kamu ada konduktor yang mengalir arus, dia akan ada medan magnet kan. Yang D ni betul. Dengan kaliran Betul. teras besi, kekuatan medan magnet akan bertambah. Okey, D ni betul. Betul. Jadi kalau soalan tu tidak benar, first kali kamu kena baca betul-betul dia benar ke tak benar. Lepas tu sebaik-baiknya kamu baca sampai D, A, B, C, D baru kamu pilih jawapan kamu. Kod kamu tersalah baca. Alright, satu lagi soalan. Bilangan klip kertas yang ditarik oleh elektromagnet boleh ditingkatkan dengan senang lah soalan macam ni. Boleh skor. Lilitan. Kita Menambahkan bilangan lilitan ke gulung, betul. Ini salah menggunakan silinder keluli sebagai teras, diameter makin kecil, meningkatkan tangan. Okay, yang lain salah. Okay, betul, jawapan dia B. Alright, habis dah. Okay. Jadi kita dah belajar habis dah pasal part tu elektromagnet ni. Next part tu kita akan masuk benda yang lagi seronok. Okay, siapa ada soalan? Ada tak? Tahniah hari ni. Ada mana tadi Chana pergi mana? Putus. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dia ada, lepas tu line dia tak clear kot. Lepas tu dia putus, lepas tu dia hilang. Tadi cikgu baru nak puji kata semua orang hadir. Okay. Ada soalan tak? Faham tak? Nanti cikgu bagi kamu nota ni balik. Faham. Kita stop recording lah. Alright.